Okey. Seorang baca doa, lelaki, al-baja. Ada tak? Okey, siapa-siapa baca doa? Haris Zafran. Ada? Haris Zafran. Tak ada. Syahrul Adham. Mana pergi ni? Ahmad Alif Syakir. Ada? Tak ada juga. Perempuan lah, siapa? Nasrin Ifah boleh? Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala hikmataka wa syukrina min hasaina matika ya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Nasrin Ifah. Okey. Minggu lepas Saza ada bagi kerja. Saza minta kita bincang, tapi saya pun tak perasan yang mana satu. Sebab semalam saya memang ada urusan. Sekejap saya yang latihan ni ya Saza. Ya, tajuk sirah. Tajuk sirah terbitnya Fajar Dakwah tu ya. Ya. Okey. Okey, sekejap. Okey, dekat sini boleh nampak tak? Nampak Ustaz. Nampak Bagus. Okey. Apa ni? Okey, terbitnya Fajar Dakwah. Soalan ini dah buat ke semua? Dah Ustaz. Cantik. Okey, bagus. Okey, kita bincang sedikit terbitnya Fajar Dakwah. Okey. Semua dah belajar kan rasanya dengan Ustazah tajuk ni. Okey, baik. Okey, bahagian A, soalan yang pertama. Dakwah secara sulit mengambil masa selama berapa tahun? 3. Okey. Yang lain betul tak? Betul 3 tahun Okey. Ada dalam buku teks sebenarnya, semua ada dalam buku teks. Kalau baca buku teks tu dapatlah jawab. Kalau tak baca tak dapatlah. Okey, baik. Soalan yang kedua. Saya nak suara baca boleh? Volunteer. Di manakah pusat penyebaran Islam ketika Rasulullah SAW berdakwah secara sulit? B. Rumah Al-Arqam bin Abi Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Okey, yang lain betul? Betul.
Dua rinca rindu nak pergi sekolah lah tu. Jerit-jerit tu kan. Okay. Okay, nice. Yang ketiga. Baca. Dia Aisyah. Pilih pernyataan yang salah tentang strategi dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan. B. Rasulullah bertemu dengan kabilah yang datang ke Mekah pada setiap hari. Okey. Baik. Pilih pernyataan yang salah tentang strategi dakwah Nabi SAW secara terang-terangan. Okey, B. Saya pun ikut jawapan kamu je ni. Okey, yang keempat. Pilih pernyataan yang tepat tentang faktor penentangan kaum musyrikin. Okey, apa jawapan dia? 1 dan 2. Ya, 1 dan 2. Mereka berpegang kuat dengan kepercayaan nenek moyang. Yang kedua, golongan bangsawan menerima persamaan taraf. Okey. Ialah kaum musyrikin ni, inilah dia. Zaman jahiliah. Mereka memang kuat dengan kepercayaan nenek moyang, menyembah berhala dan sebagainya. Okey. Kemudian, betul lah. Okey, baik. Yang kelima. Okey, seorang. Ada berapa pelajar ni? Ini yang lain. Pilih pernyataan yang betul bagi keadaan masyarakat Arab selepas menerima dakwah. A. 1 dan 2. A. 1 dan 2. Meninggalkan kepercayaan syirik, meninggalkan akhlak yang keji. Itulah dia. Waktu zaman Arab Jahiliyah, inilah perangai-perangai dia yang ada kepercayaan syirik ataupun sembah berhala. Itu ritual ataupun amalan yang dilakukan oleh Arab Jahiliyah. Okey, kemudian mereka ni juga mempunyai akhlak-akhlak yang keji. Akhlak-akhlak yang keji seperti membunuh, mencuri, membunuh anak perempuan dan sebagainya, berzina dan sebagainya. Okey, jadi Nabi SAW berdakwah untuk memberikan kesedaran kepada orang-orang Arab Jahiliyah. Apa yang disuruh? Meninggalkan kepercayaan syirik lah, menyembah berhala itu tadi. Okey, kemudian meninggalkan akhlak yang keji. Okey, baik. Kita tengok yang seterusnya. Apa ni? Lengkapkan jadual di bawah dengan jawapan yang betul. Peringkat dakwah Rasulullah SAW. Okey, peringkat yang pertama. Berdakwah secara rahsia. Peringkat yang kedua, jawab. Yang buku teks muka surat apa? Pada kaum kerabat, dakwah secara rahsia yang pertama. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Okey. Kemudian ada lagi tak? Mana buku teks? Muka surat apa? Ada buka buku teks. Jadi rujuk balik buku teks. Okey. Peringkat pertama dakwah secara rahsia. Peringkat kedua terang-terangan, betul Dan jawab kerabat tadi. Kaum kerabat. Kaum kerabat tu termasuk golongan yang secara dekat rahsia. Kan? Lagi satu apa? Okey, kaum kerabat ni termasuk dalam dakwah secara terang-terangan. Okey, itu peringkat yang kedua lah. Peringkat yang ketiga, strategi dakwakan. Kenapa saya tak jumpa? Ada 3 peringkat.
Okey, ada dapat jawapan tak? Masyarakat awam termasuk kepada dakwah secara terang-terangan. Okey, mungkin jawapan dia strategi dakwah rasanya. Okey, yang pertama apa tadi? Mana hilang lah. Peringkat pertama dakwah secara rahsia. Okey, kemudian peringkat kedua dakwah secara terang-terangan. Okey, terang-terangan ni kepada kaum kerabat dan juga pada masyarakat. Okey, kalau tengok buku teks iaitulah yang dinyatakan. Kemudian ada strategi dakwah. Rasanya yang ketiga ni, peringkat ketiga, strategi dakwah. Ada macam-macam strategi Rasulullah SAW. Okey, kita boleh lihat ucapan melalui ucapan awam. Yang kedua melalui sokongan. Okey, kemudian mencari tempat selamat dan mengadakan jamuan. Ini adalah strategi dakwah Nabi SAW secara terang-terangan ni kan, termasuk jugalah ni. Okey, baik. Yang seterusnya kita lihat yang seterusnya. Tak ada dah. Okey, boleh nampak Kabur. Okey, baik. Seterusnya, tandakan betul pada pernyataan yang betul. Tandakan right pada pernyataan yang betul dan tandakan salah pada pernyataan yang salah tentang hikmah dakwah secara rahsia. Okey, kalau kita lihat hikmah dakwah secara rahsia di dalam buku teks, muka surat 148. Okey, dah ada jawapan dalam buku teks 148. Okey, apa dia? Yang pertama, ajaran Islam dapat diterima tanpa gangguan. Okey, betul tak betul? Betul. Okay, betul. Nice. Sekejap, saya perlu pun nak tanda ni. Yang pertama. Okey, betul. Okey, yang kedua. Berlaku penentangan secara terbuka oleh kaum musyrikin. Betul tak betul? Salah. Sebab apa? Sebab secara rahsia. Kalau ditentang tu secara terbuka ataupun secara terangan. Okey. Yang ketiga, akidah umat Islam bertambah mantap. Betul, Ustaz. Betul. Okey, nice. Okey. Yang keempat, menyuntik semangat dakwah dalam diri orang lain. Betul tak betul? Menyuntik semangat dakwah dalam diri orang lain. Senyap terus. Secara sulit. Salah. Okey. Yang menyuntik ni waktu terang-terangan. Yang dia minta apa dia? Hikmah secara rahsia. Okey, secara rahsia. Jadi kena pandai beza secara rahsia dan secara terang-terangan. Yang keempat ni jawapan dia salah. Sebab yang keempat ni adalah untuk terang-terangan. Okey. Okey, baik. Yang seterusnya, jelaskan dua faktor berlakunya penentangan terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa faktor tersebut? Yang pertama, berpegang teguh pada ajaran nenek moyang. Dari sudut agama, betul? Okey, dari sudut agama. Okey. Apa dia yang panjang tadi itulah yang kalau dalam buku teks tu ada muka surat 149. Okey, mereka berpegang kuat dengan kepercayaan. Jangan tulis macam saya. Ada titik-titik ni kamu tulis panjang sikit lah. Okey. Mereka berpegang kuat kepada kepercayaan. Saya ambil ringkas saja.
kepercayaan nenek moyang mereka. Okey. Kamu tulislah panjang sikit. Baru dapat markah full. Okey, seterusnya. Yang kedua, dari sudut apa? Jawab. Golongan pengukir apa ni? Golongan pengukir dan peniaga berhala merasakan ramai kita jasa yang tadi. Okey, seterusnya. Di sudut dalam buku tak ada. Ya? Semula tak dengar. Siapa jawab tadi? Hilang dah. Okey, yang kedua dari sudut sosial. Dia ada 4. Agama, sosial, okey, politik. Pilihlah mana satu kamu nak. Okey, kemudian ekonomi. Contoh kalau sosial dari sudut apa? Mereka berpegang kuat kepada semangat kaum. Okey, semangat kaum ni lah yang kita kena elakkan sebab dia adalah al-sabiyah, bersifat al-sabiyah. Okey, kemudian mengamalkan perhambaan, sama juga perhambaan. Kadang-kadang golongan-golongan, bukan kadang-kadang lah, daripada zaman jahiliah lagi, mereka ni berpegang pada semangat kaum dan kita panggil taraf. Ada yang golongan bangsawan, golongan miskin. Golongan miskin ni selalu jadi hamba. Okey, golongan kaya jadi orang-orang yang ialah berjawatan, okey, yang dipandang tinggi. Okey, seterusnya. Lengkapkan peta dakap di bawah tentang faktor kejayaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, faktor kejayaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa dia? Akhlak Rasulullah yang terpuji. Akhlak Rasulullah yang terpuji. Okey, ada contoh tak? Tak ada. Tak ada Okey, yang pertama dari segi akhlak Nabi. Okey, akhlak Nabi yang terpuji. Nabi memang selalu menunjukkan akhlaknya yang baik-baik. Okey. Kalau dalam buku teks ni muka surat 152. Okey. Keunggulan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, keunggulan akhlak Rasulullah. Itu yang pertama. Tulislah panjang sikit kan apa dia punya ayat-ayat dia, tapi 3 markah aja. 3 markah ni kita ambil secara umum lah. Okey, keunggulan akhlak Nabi. Yang kedua, keadilan dan persamaan dalam Islam. Okey, keadilan dan persamaan dalam Islam. Kalau jahiliah dia ada perbezaan. Ada yang kaum mereka ni lebih asabiyah lah. Okey. Ya, tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membawa keadilan, semuanya sama. Bawa persamaan, semuanya sama. Okey. Yang ketiga, kebijaksanaan Rasulullah. Kebijaksanaan Rasulullah. Inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buktikan dalam dakwah baginda, menyebabkan ramai orang memeluk agama Islam. Okey, Nabi sangat bijak dalam berdakwah secara rahsia ataupun secara terang-terangan. Okey, ini yang penting. Ada lagi satu iaitu semangat jihad yang tinggi. Inilah kejayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Muslim. Okey, seterusnya. Rasulullah SAW telah menunjukkan contoh teladan terbaik dalam usaha dakwah baginda Rasulullah SAW. Ini kenyataannya, Rasulullah SAW telah menunjukkan contoh yang baik dalam usaha dakwahnya. Okey. Bagaimanakah kita dapat mencontohi
baginda agar dapat mengulangi kejayaan yang sama dalam berdakwah. Okey, sila jawab. Ini kebat ni. Okey, soalan kebat. Okey, siapa nak jawab? Yang lain? Asyik Safia dengan Dia je kan? Ada tak yang lain? Laki mana laki? Zarif Banin ada? Ahmad Alif Syakir? Tak ada juga. Okey. Sebenarnya kamu kena jawab lah dalam ni. Bagaimanakah kita dapat mencintai baginda agar dapat mengulangi kejayaan sama dalam berdakwah? Ikutlah seperti baginda Rasulullah. Kita tunjukkan kebijaksanaan kita. Okey, kita tunjukkan akhlak yang terpuji. Okey, yang paling penting kat sini dalam dakwah ni, Nabi selalu tunjuk akhlak Nabi. Okey, akhlak Nabi SAW. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Nabi SAW ini menunjukkan akhlak yang terpuji. Okey. Okey. Ataupun jawapan yang lain. Okey. Membuat perancangan dalam apa jua perkara. Okey. Nak tulis panjang, ruang yang tak cukup. Okey, buat perancangan yang baik lah kan, seperti Nabi SAW melakukan strategi. Okey, perancangan yang baik atau perancangan yang tersusun. Okey, dalam apa sahaja perkara yang kita buat. Okey, sebab ini kalau kebat ni jawapan kamu akan diterima, tapi mestikan kenalah dengan yang diminta. Okey, jangan buat point, buat ayat. Okey, sebab 4 markah ni buat ayat. Membuat perancangan dalam apa jua perkara yang dilakukan. Okey, dapatlah satu markah. Okey, 1 markah. Kalau kamu hurai, dapatlah 1 markah, kerana ia dapat membantu kita untuk lebih fokus terhadap apa yang kita ingin capai. Okey, itu huraian bagi perancangan yang baik. Okey, contoh. Kemudian bagi lagi 1 point. Okey, bagi lagi 1 point dan dia punya contoh ataupun huraian dia. Okey, barulah dapat 2 markah. Ini isi 1 markah. Okey, isi 1 markah. Yang kedua huraian. Okey, 1 markah. Ini pun huraian 1 markah. Dapatlah 4 markah full. Okey, itu sahaja. Okey, baik. Okey. Sekarang kita masuk kepada tajuk kita hari ni. Apa tajuk kita? Rasanya tak sempat kan, tapi tak apa, kita sentuh mana yang sempat saja. Okey. Mana saya punya ni ya? Okey, kita tonton dulu video yang saya paparkan. Nanti bagi tahu apa yang kita nak belajar.
Okey, baik. Lain slow agaknya. Boleh dengar tak suara saya? Ada sedikit masalah lain pula. Okey, baik. Tapi dapat tengokkan video tadi sedikit. Agak apa yang kita nak belajar hari ni? Tajuk terakhir sekali kita nak belajar ni. Okey, syllabus pun dah habis dah. Ada sesiapa boleh jawab? Okey, baik. Mungkin pula video tadi tu mungkin tak dapat nak tengok full. Okey, lain memandangkan saya punya line pun sedikit masalah. Okey. Baik, hari ni kita akan sentuh mengenai pelajaran yang ke-21. Okey, iaitu hijrah detik bersejarah. Buku teks, okey, muka surat 157. Okey, betul. Okey, kita nak mempelajari mengenai hijrah. Okey, hijrah Nabi SAW adalah salah satu detik yang paling bersejarah. Okey, dalam agama Islam ini. Okey, semua kena ambil tahu. Okey, sirah Nabi SAW. Macam dalam video tadi tu adalah kita kata penduduk Madinah menyambut kedatangan baginda Rasulullah SAW. Kalau nampaklah video tadi tu di kompang dengan nasyid, okey, dialunkan nasyid tala'al badru alaina, itu adalah sambutan, okey, sambutan penduduk Madinah, okey, dan rombongan-rombongan Nabi SAW. Okey, baik. Kita masuk hijrah detik bersejarah. Okey, bidang sirah. Okey, kemudian kita lihat slide saya boleh nampak tak? Boleh kan? Nampak. Okey, bagus. Okey. Kita lihat keadaan ini semua peta Arab lah ni. Okey, peta Arab daripada Jeddah, Mekah, Taif, tempat-tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian pergi ke Madinah. Okey, ini adalah tempat perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah belajar sebelum ni. Bukan kamulah dah belajar. Okey, dengan Sazah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat mana, dakwah secara rahsia, dakwah secara terang-terangan. Okey. Baik, seterusnya maksud hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ada tak volunteer nak baca? Dari segi bahasa dan juga istilah. Saya tak nampak lah siapa yang angkat tangan. Siapa tadi angkat tangan? Saya nak baca, Ustaz. Okey, silakan. Maksud hijrah Rasulullah pada bahasa, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada istilah, berpindah. Kalau tak nampak, tengok muka teks. Perpindahan Rasulullah dan umat Islam dari Mekah ke Madinah atau Yasrib. Peristiwa hijrah itu berlaku pada tahun ke-13 kerasulan. Okey, terima kasih Putri ya. Okey, baik. Baik, dari segi bahasa kita lihat. Okey, maksud hijrah dari segi bahasa, berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Okey, berpindah dari satu tempat ke satu tempat.
Okey. Dari segi bahasa, pindah dari satu tempat ke tempat lain lah. Okey, daripada Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Nabi dihalau, waktu kat Mekah tu Nabi dihalau, macam-macam lagi Nabi kena. Nabi pindah untuk berdakwah ke Madinah. Pindah satu tempat ke satu tempat. Contoh macam kita lah. Kita pun kadang pindah rumah kan. Pindah rumah dari satu tempat ke satu tempat. Itu dari sudut perpindahan rumah lah. Tapi kalau perpindahan dari segi jadi baik, kejadian jadi jahat, daripada jahat ke baik, okey, itu pun satu hijrah. Okey, baik, seterusnya kita lihat pada istilah perpindahan. Ini maksud hijrah yang dimaksudkan dalam hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi istilah adalah perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam dari Mekah, okey, dari Mekah ke Madinah. Okey, perpindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam dari Mekah ke Madinah atau Yathrib. Madinah ni juga dipanggil sebagai Yathrib. Yathrib ni apa? Saya lupa lah. Dia punya maksud dia. Madinah adalah bandar. Okey, maksud Madinah ni sebenarnya bandar. Arab ke Melayu dia bandar. Yathrib ni apa? Saya lupa. Okey, peristiwa hijrah ini berlaku pada tahun ke-13 kerasulan. Ke-13 kerasulan, maka berlakulah penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya atau rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Okey, boleh faham setakat ni. Senang saja kita ingat apa itu maksud. Okey, seterusnya. Peristiwa hijrah. Okey, peristiwa hijrah. Umat Islam berhijrah ke Madinah secara beransur-ansur. Bukan semua, bukan semua sekali pergi, tidak. Beransur-ansur. Umat Islam pergi ke Madinah secara beransur-ansur. Nampak pen saya. Selepas menerima arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada arahan daripada Rasulullah suruh pergi secara beransur-ansur, sikit demi sedikit. Okey, yang kedua. Yang kedua, mereka keluar dari Mekah secara rahsia. Diorang bukannya secara terang bagi tahu orang lain, aku nak pergi pindah ke Madinah. Tidak. Okey. Nabi juga para sahabat ataupun rombongan Nabi SAW daripada Mekah tu keluar ke Mekah secara senyap-senyap. Okey, supaya tak diketahui oleh kaum musyrikin Mekah, kecuali Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Semua sekali pergi keluar daripada Mekah secara sembunyi, senyap-senyap. Tapi Sayyidina Umar bin Al-Khattab ni, beliau mewawarkan ataupun mengisytiharkan dia nak pergi ke Madinah. Kan ada satu kisah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu siap bertemu lagi dengan Abu Lahab. Abu Lahab tak silap saya, Abu Jahal ke Abu Lahab. Okey, siap umumkan lagi pada Abu Lahab, aku nak pergi Madinah, berani ke kacau aku. Sayyidina Umar sampai cakap dengan Abu Lahab. Waktu ketika itu kan Abu Lahab dan Rasulullah SAW sedang, Abu Lahab tidak menerima Rasulullah. Dan Sayyidina Umar juga adalah salah sebahagian daripada sebelum ni kaum musyrikin. Okey, sebelum itu dia adalah kawan dengan Abu Lahab. Dua-dua ni dikira satu ketua, masing-masing sebagai ketua waktu ketika itu. Tapi apabila Sayyidina Umar masuk Islam dan ingin berhijrah ke Madinah, Sayyidina Umar siap isytiharkan lagi yang beliau ini nak pergi ke Madinah. Sedangkan rombongan-rombongan yang lain keluar ke Mekah secara rahsia ataupun secara senyap-senyap. Tapi Sayyidina Umar dia umumkan. Okey, yang ketiga. Setelah hampir 2 tahun para sahabat beransur, okey, beransur-ansur berhijrah ke Madinah, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah setelah mendapat isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala pergerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam
adalah isyarat ataupun wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kata okey, pergi, dah boleh pergi dah untuk hijrah, lalu Nabi pun berhijrah lah. Okey, seterusnya, isyarat bukan apa ni, faktor yang mendorong berlakunya hijrah. Faktor yang mendorong berlakunya hijrah. Okey, siapa nak baca? Ada tak? Faktor yang mendorong berlakunya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Okey, baik. Siapa? Saya. Okey, silakan. Faktor yang mendorong berlakunya hijrah. Isyarat Allah. Allah mengisyaratkan Rasulullah supaya berhijrah. 2. Memelihara akidah. Umat Islam mengorbankan tanah air dan harta mereka demi menyelamatkan akidah tauhid yang lebih berharga. 3. Perlawanan penduduk Yasrib. Sekumpulan penduduk Yasrib telah memelihara Rasulullah untuk menjadi pemimpin mereka di Yasrib. Rasulullah mengadakan bai'ah Aqabah pertama dan bai'ah Aqabah kedua dengan sekumpulan penduduk di Yasrib. Baginda telah menghantar Mus'ab bin Umar untuk berdakwah dan mengajar Al-Quran kepada penduduk Yasrib. 4. Penentangan masyarakat Quraisy semakin kuat. Masyarakat di Makkah melakukan pelbagai bentuk penentangan, termasuklah penyiksaan terhadap umat Islam. Tekanan ke atas Rasulullah pula semakin hebat. Okey, terima kasih Putri. Sekejap Ustaz punya line ni kabur lah. Sekejap. Okey, minta maaf. Okey, boleh nampak tak? Bolehlah nampak sikit kan? Okey, baik. Isyarat, okey, yang pertama adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Okey, dalam buku teks tu boleh buka muka surat yang surat apa? Surat 158. Okey. Dalil Al-Quran, surah Al-Anfal ayat yang ke-30. Okey, apa ayat dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Maksudnya, dan ingatlah ketika orang kafir musyrik, yakni musyrik Mekah, menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka, kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada yang ingin menghalang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat macam-macam tipu daya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dah nyatakan dalam Al-Quran bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggagalkan penipuan mereka, dan menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pergi ke Madinah dengan selamat. Okey, baik. Seterusnya, yang kedua, memelihara akidah. Okey, memelihara akidah. Apa dia? Umat Islam mengorbankan tanah air dan harta mereka demi menyelamatkan akidah tauhid yang berharga. Macam-macam dekat Mekah tu, Nabi dan juga para sahabat semuanya yang memeluk agama Islam diuji oleh penduduk-penduduk Taif pada ketika itu. Okey, Nabi dihina, dicaci, dimaki. Okey, para sahabat, rombongan-rombongan yang lain juga begitu. Sayyidina Bilal ibnu Rabah juga menghadapi satu ujian. Okey, kita pernah dengar kan kisah-kisah para sahabat ditimpa, diseksa oleh kaum-kaum musyrikin Mekah pada ketika itu, dan akhirnya mereka ini pergi berpindah ke Madinah untuk menyelamatkan akidah tauhid yang berharga ini. Okey, tauhid akidah yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan pada ketika itu kaum musyrikin menyeksa mereka supaya keluar semula daripada Islam. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, perlawaan penduduk Yathrib. Perlawaan ataupun ialah penduduk Madinah mempelawa Nabi SAW dan para sahabat. Okey, kaum Muhajirin, kita panggil kaum Muhajirin. Madinah kaum Ansar, Makkah kaum Muhajirin. Okey, Muhajirin orang-orang yang berhijrah, iaitu Nabi SAW dan juga sahabat-sahabat Nabi. Sekumpulan penduduk Yathrib mempelawa. Okey, Nabi SAW menjadi pemimpin mereka di Yathrib ataupun di Madinah. Mereka ni mempelawa. Siap ada yang mempelawa lagi isteri. Nampak hebat tak? Hebat. Mereka ni sanggup korbankan apa yang disayang untuk orang-orang yang berhijrah demi menahankan, mempertegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, penentangan musyrikin Quraisy semakin kuat. Musyrikin Mekah melakukan pelbagai penentangan, termasuklah penyiksaan terhadap umat Islam. Okey, macam-macam orang-orang Mekah ni bagi penentangan melalui siksaan dan sebagainya. Orang-orang yang telah masuk Islam, geng-geng Abu Lahab, geng-geng kaum musyrikin Mekah, dapat tahu je sesiapa yang di antara mereka yang masuk Islam, siap. Diorang akan cari dan diorang akan tangkap, diorang akan seksa. Maka mempelbagaikan seksaan terhadap mereka. Okey, baik. Seterusnya, isi kandungan Bai'ah Aqabah pertama. Aqabah ni ada dua. Bai'ah Aqabah ada dua. Aqabah yang pertama dan juga Aqabah yang kedua. Sekejap ya. Okey, yang pertama. Kalau kita lihat, tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perjanjian dalam Aqabah pertama. Yang pertama, mestilah tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kedua, tidak mencuri. Sebab Arab-Arab jahiliah pada ketika itu mengamalkan sifat-sifat yang tidak baiklah. Mencuri, berzina, berdusta, menipu dalam perniagaan, membunuh anak. Itu semua sifat-sifat, kita kata sifat-sifat natural mereka, yang memang ada pada zaman jahiliah. Lalu bai'ah ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, taat janji, okey, bahawa janganlah menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, okey, tidak mengada-adakan pendustaan, tidak menipulah. Yang kelima, tidak membunuh anak. Sebab ini adalah jenis sifat-sifat yang ada pada Arab jahiliah. Maka Rasulullah datang, Rasulullah buat bai'ah, janganlah lakukan
kelima-lima perkara ini. Okey, baik. Seterusnya, setakat ni ada yang faham? Ada yang tak faham? Boleh tanya. Boleh semua? Boleh terima? Sikit lagi. Okey, sikit lagi. Nampak macam banyak. Tapi tak apa. Kita cuba habiskan. Isi kandungan bai'ah Aqabah yang kedua. Yang tadi yang pertama, yang ini yang kedua, melindungi dan mempertahankan Rasulullah SAW seperti melindungi keluarga sendiri. Ini bai'ah, taat janji setia mereka. Okey, mereka bai'ah yang kedua, mestilah melindungi Nabi. Apa sahaja yang datang ke ataupun peperangan yang berlaku ke dan sebagainya, mesti Nabi itu dilindungi dan mempertahankan Rasulullah SAW seperti mana penduduk Mekah, penduduk Madinah mempertahankan keluarga mereka, melindungi keluarga mereka, maka mereka pun kena lindungi keluarga, lindungi Rasulullah SAW seperti keluarga sendiri. Okey, seterusnya. Peristiwa penting semasa hijrah Rasulullah SAW. Okey, seorang baca. Dapat habis cepat, kita boleh ni. Okey. Siapa lah? Nurmiza Yusnira ada? Saiful Imran. Tidur ke semua ni? Ada siapa nak baca? Okey, tak apa. Saya baca boleh tengok buku teks kalau tak nampak. Saya pun tak pastilah kabur ke tak. Okey, baik. Peristiwa penting semasa hijrah Rasulullah SAW. Okey, yang pertama, Rasulullah keluar rumah bersama-sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Okey, Nabi SAW keluar dengan Sayyidina Abu Bakar menyusuri jalan yang tidak bisa dilalui oleh ramai. Tidak biasa dilalui orang ramai. Abdullah, yang ini putera Sayyidina Abu Bakar, bertugas meninjau situasi di Mekah. Asma, yang ini putrinya, bertugas menyediakan bekalan, dan Amir bin Puhairah, hambanya, menyediakan kambing untuk susu, untuk beri minum, untuk ambil susu dan menghilangkan kesan jejak kaki Rasulullah SAW. Slide saya tak jelas, itu yang masalah sikit ni. Saya pun tak tahu macam mana buat. Sekejap Boleh nampak tak? Okey, boleh nampak harapnya yang sentiasa boleh nampak lah. Okey, yang seterusnya Gwathur. Okey, Gwathur. Sekejap, berat sangat ni saya sini internet ni. Okey, yang pertama tadi, Rasulullah SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar. Okey, buat apa? Pergi berjalan ke satu tempat. Kemudian ada beberapa tugas. Di antaranya anaknya lah. Anaknya diberi tugas seperti Abdullah. Supaya melihat perjalanan ataupun supaya melihat sekitar Mekah. Meninjau sekitar Mekah. Kemudian Asma, iaitu puteri Sayyidina Abu Bakar, menyediakan bekalan makanan. Kemudian yang ketiga adalah Amir bin Puhairah. Ini adalah hamba
Okey, seorang hamba dia menyediakan kambing untuk bina susu dan menghilangkan kesan jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Yang kedua, Gua Thur. Okey, Gua Thur, setelah 3 hari di Gua Thur, mereka menuju ke Madinah bersama Abdullah bin Uraiqid, iaitu seorang musyrik yang jujur menunjukkan jalan. Ada seorang kalangan dari golongan orang musyrikin Mekah yang baik juga, kan, ada akhlak-akhlak yang baik. Di antaranya inilah Abdullah bin Uraiqid. Beliau ni menunjukkan jalan kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu macam mana nak keluar daripada Mekah dan pergi ke Madinah. Okey, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di Gua Thur lah, dah habis 3 hari itu, kemudian adalah seorang hamba Allah ini menunjukkan jalan. Yang ketiga, di Quba. Quba ni adalah sebuah masjid, masjid yang dibina. Rasulullah tiba di Quba dan tinggal beberapa hari di sana serta membina sebuah masjid. Okey, Masjid Quba orang panggil. Okey, kemudian Yathrib. Tiba di Yathrib ataupun tiba di Madinah lah, disambut dengan gembira dan berebut-rebut, menarik tali unta tunggangan Rasulullah SAW dengan harapan baginda akan menetap di rumah mereka. Akhirnya unta Rasulullah berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ini kisah baginda Rasulullah SAW tiba di Madinah. Semua penduduk Madinah nak Rasulullah tinggal di rumah mereka. Semua meminta Rasulullah tu tinggal di rumah mereka. Okey, kemudian Rasulullah tidaklah ikut mereka. Kalau semua nak, takkan Rasulullah nak duduk kat semua orang, kan, rumah semua orang. Jadi Rasulullah SAW mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Taala. Rasulullah biarkan unta tu nak berhenti sampai di mana. Unta tu jalan-jalan, tiba-tiba di rumah sahabat Nabi SAW Abu Ayyub Al-Ansari, unta tu duduk. Maksudnya unta itu berhenti di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, maka di situlah tempat Nabi SAW tinggal. Okey, Rasulullah berehat di situ. Okey. Baik, seterusnya peristiwa hijrah Nabi SAW. Okey, pada 27 Safar di Mekah. Ini perjalanan Nabi mula-mula keluar ke rumah, dari rumah baginda SAW. Kemudian Nabi berada di Gua Thur. Okey, kemudian 1 Rabiul Awal Nabi SAW mula hijrah. Okey, mula perjalanan baginda Rasulullah SAW ke Yathrib. Okey, kemudian 8 Rabiul Awal baginda Rasulullah SAW tiba di Quba dan mengasaskan Masjid Quba. Nabi membina Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah SAW. Okey, kemudian 12 Rabiul Awal Nabi SAW tiba di Yathrib dan disambut penuh dengan kegembiraan. Nasyid tala'al badru alaina dengan kompangnya dan sebagainya. Okey, baik. Ini perjalanan Nabi SAW ke Madinah. Okey, seterusnya kesan daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Sikit lagi kita nak habis. Kesan daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Okey, yang pertama dari segi sosial. Okey, dari segi sosial, kehidupan masyarakat Madinah berubah kepada sistem yang lebih baik dari segi akidah, syariat dan juga akhlak. Datangnya Nabi SAW dan penduduk Muhajirin, iaitu penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah, tiba-tiba di sana, okey, Rasulullah SAW ini dah jadi pemimpin kat sana, kan. Maka Rasulullah SAW menjadikan Madinah ini lebih baik, okey, dari segi akidah, akhlak dan juga syariat Rasulullah SAW. Okey, seterusnya dari segi agama. Okey, agama ajaran Islam semakin tersebar luas kerana dakwah dapat dilaksanakan secara lebih terbuka. Madinah kan besar, kan? Madinah kan besar. Jadi Rasulullah SAW mudahlah untuk menyebarkan agama Islam. Sebab apa? Sebab penduduk Madinah semuanya menerima. Boleh dikatakan semua menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka agama Islam semakin kuat dan kukuh. Okey, yang ketiga dari sudut politik.
politik tertegaknya negara Islam pertama di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Madinah adalah satu tempat yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Adalah Rasulullah pimpin, kemudian Rasulullah pimpin dengan cara yang sangat-sangat indah. Okey, sangat-sangat terbaik. Yang keempat, ekonomi. Sudut ekonomi, kedudukan ekonomi Islam semakin kukuh melalui sistem ekonomi Islam yang dilaksanakan. Ekonomi Islam dulu waktu zaman jahiliah, ekonomi hancur sebab banyak tipu daya, banyak penipuan. Tapi bila Rasulullah datang, dilakukan pula bai'ah Aqabah yang pertama tadi. Tidak ada tipu daya, lagi-lagi dalam perniagaan, dalam jual beli, maka ekonomi penduduk Madinah semakin baik kerana sistem Islam yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilaksanakan di Madinah. Okey, last kali iktibar. Iktibar iktibar. Umat Islam perlulah ataupun kita hendaklah, kalau dalam buku teks tu ada. Yang pertama, kita umat Islam mestilah bijak membuat perancangan. Kena ada perancangan lah. Dalam apa-apa strategi atau apa-apa pun perkara yang kita lakukan, kena ada perancangan menyusun strategi. Apatah lagi kita nak belajar, kita kena ada perancangan. Dan kita nak, waktu belajar lah, kita bekerja ke apa ke, semua kena ada perancangan. Kena susun baik-baik perancangan kita. Yang kedua, bersikap optimis. Kenalah bersikap optimis ataupun lapang dada ni. Kemudian mencari teman yang soleh dan baik. Cari kawan-kawan yang baik. Macam kita tengah belajar ni, kita cari kawan-kawan kita yang baik, yang soleh, yang suka membantu orang. Jangan terpengaruh dengan kawan-kawan yang tidak baik, sebab kawan-kawan di antara kuat paling terpengaruh sekali. Yang keempat, menghadapi sabar dan tabah menghadapi halangan. Kita mestilah tabah menghadapi halangan ataupun ujian. Apa-apa sahaja yang ditimpa oleh kita, kita sabar. Sebagaimana Rasulullah SAW, kalau kita lihat sejarah Nabi SAW ketika berdakwah, macam-macam ujian yang Nabi SAW itu dilakukan. Ada yang baling tai unta pada Nabi, baling batu pada Nabi. Kemudian baik. Kerana agar bagi untuk supaya contoh. Kerana apa? Kerana kita buat perancangan sebab apa? Sebab mendapat supaya kita dapat perancangan ataupun mendapat kejayaan. Kemudian kita suka dapat membantu mencari teman soleh dan baik supaya apa? Supaya senang dapat bantuan dan sebagainya. Kemudian sabar menghadapi ujian supaya apa? Seperti hidup diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Saya akan bagi latihan secara nanti habis kelas nanti saya akan share link untuk kamu jawab soalan. Pastikan jawablah soalan tu. Pastikan jawab soalan tu. Ada 15 soalan tak silap saya. Nanti jawab dalam internet lah. Dalam Google tu. Kemudian nanti akan ada keluar rekod. Siapa yang tak jawab, jaga-jagalah. Baik, itu saja kelas kita. Ini adalah silibus yang terakhir. Betul ya? Betul tak? Semua dah belajar kan rasanya? Baik, semua tahniah lah. Dah belajar habis lah kita. Dia masuk sekolah tak agak-agak? Tak tahu masuk ke tak. Kalau ada rezeki kita jumpa. Kalau tak ada, kita jumpa di alam maya saja. Baik, sekadar itu sahaja. Siapa-siapa yang tak hantar video hafazan,
sila hantar kepada ustazah dengan segera. Okey, boleh semua? Okey, sekadar itu saja. Bye bye. Assalamualaikum. Kita tutup dengan tasbih kepada surah Al-Asr. Sama-sama. Okey, baik. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Sama.